أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Naml ayat 45. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 41 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala nakiru laha 'arsyaha nanzur atahtadi am takuna minal ladzina la yahtadun. Dia berkata, ubah arasnya, kita lihat adakah dia mendapat petunjuk atau panduan, ataupun dia menjadi daripada orang yang tidak mendapat panduan. Pengajarannya pertama, diharuskan untuk menguji seseorang, untuk maslahat dakwah. Yang kedua, dibenarkan menggunakan hilah. Dibenarkan menggunakan hilah. Dibenarkan menggunakan hilah untuk maslahat dakwah. Okey, ayat seterusnya. Falamma ja'at qila ahakadha 'arshuki qalat ka'annahu hu wa utina al-'ilma min qabliha wa kunna muslimin. Maksudnya, maka tatkala dia telah datang, dikatakan kepadanya, adakah ini singgasana engkau? Dia berkata, seolah-olah ia, dan kami diberi ilmu dari sebelumnya dan kami telah menyerah diri. Pengajarannya pertama, antara sebab
manusia mudah menerima kebenaran. Antara sebab manusia mudah menerima kebenaran ialah apabila akalnya waras dan fitrahnya suci. Yang kedua, Raja Sabak boleh mengenali arasnya walaupun telah diubah, maka lebih utama dia mengenali Tuhannya. Yang terlalu banyak bukti-bukti yang jelas tentang kewujudan dan kebesaran Allah. Yang ketiga, kelebihan ilmu yang menjadi penyebab utama manusia mendapat hidayat dan hanya akan berserah diri kepada Allah. Yang keempat, sesiapa yang tidak menyembah Allah, dia adalah orang yang jahil. Walaupun digelar ulama yang besar dan hebat. Ayat 43. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ. Maksudnya, dan penyembahannya selain daripada Allah menghalangnya daripada beriman kepada Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk dalam kalangan orang-orang yang kafir. Pengajarannya, pertama, akidah yang rosak dan amalan yang sesat adalah penghalang utama manusia daripada beriman kepada Allah dan menyembahnya. Yang kedua, alam persekitaran dan juga amalan nenek moyang, alam persekitaran dan amalan nenek moyang juga penyebab dan penghalang manusia daripada menemui kebenaran. Ayat 44.
qila laha dukhuli sarha falamma ra'athu hasibathu lujjata wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Maksudnya, dikata kepada dia, masuklah istana. Maka tatkala dia melihatnya, dia menyangka ia adalah kolam air dan dia membuka, menyelak kain sehingga menampakkan dua betisnya. Dia berkata, Nabi Sulaiman berkata, ia sesungguhnya adalah lantai yang licin yang diperbuat daripada kaca. Qalat, dia berkata, wahai tuanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dan aku telah berserah. Aku telah menyerahkan diriku bersama Sulaiman kepada Allah Rabbil Alamin. Pengajarannya pertama, apabila manusia berfikir dan melihat kebesaran Allah di hadapannya, maka dia akan terus beriman kepada Allah. Yang kedua, fitrah dan adat kebiasaan wanita-wanita jahiliyah ialah sentiasa menutupi dua kakinya. Dan barang siapa yang membukanya, ia adalah di luar daripada fitrah manusia. Yang ketiga, sesiapa yang melakukan kekufuran, kesyirikan dan maksiat, sesungguhnya dia telah menzalimi diri sendiri. Yang keempat, Allah Azza wa Jalla akan mempermudahkan jalan-jalan hidayat kepada sesiapa yang berusaha untuk mencarinya. Yang kelima, bertaubat daripada dosa adalah asas untuk beriman kepada Allah
dan menjadi manusia yang berserah diri sepenuhnya dan menjadi manusia yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Okey. Cukup lah. Okey, ayat malam ni kita masuk kisah baru. Kisah kaum Samud. Kalau sebelum ni daripada awal surah An-Naml, Allah menceritakan berapa kisah? Satu kisah Nabi Musa, yang kedua Nabi Sulaiman dan juga bapaknya Nabi Daud AS. Yalah, Balqis tu kira kisah, satu kisah lah. Semua tu untuk apa? Semua tu adalah pengajaran yang pertama untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Sebab tu saya sebut berkali-kali, Quran adalah kitab tarbiyah dan dakwah. Apa saja cerita daripada Al-Quran tak mungkin lari daripada dakwah. Jadi bila Nabi sedang berdakwah, dia menghadapi tentangan daripada orang musyrikin, cacian, makian dan penyiksaan daripada mereka. Maka untuk menenangkan Nabi, untuk memotivasikan Nabi ialah kisah-kisah umat-umat dahulu. Yang pertama kisah Nabi Musa AS. Apa pengajaran yang besar daripada kisah Nabi Musa untuk Nabi Muhammad SAW? Ya? Yang Musa berdepan dengan satu kaum yang degil. Yang kedua, kerajaan yang sangat kuat, Zil Autad. Jadi kalau kerajaan yang kuat, yang hebat, tentera yang ramai pun Allah boleh hancurkan dengan air, maka sebenarnya Allah nak bagi amaran kepada orang musyrikin Mekah. Kamu tidak ada kerajaan yang kuat, tidak ada tentera yang ramai macam Firaun. Jadi itu menenangkan hati Nabi SAW. Kalau yang besar, yang hebat Allah boleh hancurkan, orang musyrik itu apa? Kacang. Kemudian Allah bawa pula kisah kedua, iaitu Nabi Sulaiman AS. Apa pengajaran untuk Nabi? Nabi Sulaiman berdepan dengan kerajaan, iaitu kerajaan Balqis, pun berjaya ditundukkan. Dan orang musyrikin taklah sehebat kerajaan Balqis, tapi akhirnya berjaya ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian kisah yang ketiga, kisah malam ni ialah kisah Samud. Biasa kalau kita perasan dalam Quran, sebelum Allah sebut kisah Samud, Allah sebut kaum Ad. Tapi untuk kali ini Allah tak sebut kaum Ad. Terus Allah lompat kepada kaum Samud. Kenapa? Kalau Nabi Musa daripada Bani Israel, kalau Nabi Sulaiman dan Nabi Daud daripada kaum apa? Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Bani Israel ke bangsa Arab? Israel. Dan Allah nak bagi pengajaran pada Nabi dan orang musyrik Mekah yang daripada bangsa Arab. Maka Allah buat contoh satu Nabi, satu kaum yang daripada bangsa Arab. Ini kaum Samud daripada bangsa Arab. Dan nabinya adalah, siapa nabinya? Adalah daripada bangsa Arab. Satu, supaya lebih dekat kepada orang musyrik Mekah yang juga berbangsa Arab. Yang kedua, laluan daripada kisah apa ni? Kisah Nabi Sulaiman di mana? Di Palestin. Kemudian Raja Balqis di mana? Di Yaman. Ini laluan orang Mekah. Biasa orang Mekah pergi ke Yaman buat apa?
Berniaga. Dan juga pergi ke Palestin, ke Syam untuk berniaga. Jadi Allah masukkan satu lagi kisah yang dalam satu perjalanan, iaitu kaum Samud. Kaum Samud di mana? Kaum Samud di mana? Siapa tahu? Tempat kaum Samud di mana? Ini Syam kan? Syam. Dan termasuklah Palestin. Yaman kat mana? Sini Yaman. Sabak di sinilah. Mekah kat sini kan? Madinah? Atas. Kaum Samud kat mana? Apa dia? Syam. Sekarang terkenal di tempat kaum Samud, terkenal di negara Saudi, bukan di Palestin, bukan di Syam. Apa nama dia? Jeddah. Jeddah mana ada dulu? Madain Soleh. Madain Soleh ni kat sini. Sini Madain Soleh. Ada dalam perjalanan daripada, kalau orang Mekah nak pergi ke Syam, ini laluan dia ni. Kalau nak pergi ke Yaman, daripada Mekah ke sini. Jadi mula-mula Allah sebut kisah Nabi Musa. Nabi Musa di Mesir, Nabi Sulaiman di Syam, di Palestin. Kemudian kisah Balqis di Yaman. Kemudian Allah sebut pula kisah laluan orang Mekah juga. Supaya apa? Semua tempat-tempat yang Allah sebut ni adalah tempat orang Mekah pergi. Supaya apa? Oh, ada peta ke? Oh, magic ah. Tu. Madain Saleh. Ataupun juga dinamakan Al-Ula. Mana cantik dengan peta saya? Peta saya. Peta Ustaz lagi cantik. Okey, ini Yaman kan? Jadi daripada Syam, dulu Jordan tak ada. Zaman Nabi tak ada nama Jordan. Nama dia semua adalah Syam. Palestin pun tak ada, Israel lagi tak ada. Jadi daripada kisah Nabi Sulaiman di Syam, kemudian Balqis di Yaman, kemudian Allah sebut pula kisah kaum Samud di Madain Saleh. Supaya apa? Supaya orang Mekah ambil pengajaran, dan pengajaran ni yang lebih berkesan dengan lihat. Jadi orang Mekah ni selalu nampak ni tempat kesan kaum dahulu diazab. Di sini, kemudian di Madain Saleh, kemudian di Syam. Lepas ni Allah akan sebut kisah Nabi Nuh pun di Syam. Okey, ada dalil tak? Allah sengaja sebut kisah-kisah ni kepada orang Mekah supaya mereka lebih terkesan, sebab memang mereka lalu dan mereka nampak kesan tersebut. Buka surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ayat 26. Okey. Ini biasa kita baca kan? Surah As-Sajdah. Tak, yang biasa baca imam. Kita dengarkan. Okey, tak apalah, makmum baca, makmum dengarkan. Cuba terjemah sikit awalam. Adakah ataupun tidakkah Yahdi memberi panduan, memberi hidayat lahum kepada mereka. Tidakkah memberi hidayat, memberi panduan lahum kepada mereka, iaitu orang musyrikin Mekah. Apa dia? Iaitu kam ahlakna. Berapa banyak kaum yang kami telah binasakan.
Min qablihim, sebelum mereka, iaitu sebelum orang musyrik Mekah, berapa banyak kaum yang Allah telah binasakan. Minal qurun, daripada kurun bukan tempat. Kurun ni generasi. Kurun. Satu kurun, dua kurun. Daripada generasi-generasi yang yamsuna, mereka. Siapa mereka ni? Orang Mekah. Orang Mekah berjalan fi masakinihim, di tempat tinggal kaum yang kami binasakan. Seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Nabi Lut. Orang Mekah semua pergi ni. Satu, bukan setakat dia tahu. Yang kedua, dia tengok kesan. Sepatutnya apa? Sepatut dia lagi takut. Dan ni, kenapa belum mereka mendapat hidayah dengan melihat dan berjalan di tempat umat-umat yang dahulu dibinasakan. Last kali Allah kata apa? Inna, sesungguhnya pada demikian itu, tempat-tempat umat dahulu dibinasakan, la ayat, pasti ada tanda kebesaran. Tapi untuk siapa? Afala yasma'un, tidakkah mereka mendengar? Jadi antara sebab utama Allah kekalkan tempat yang Allah binasa umat-umat dahulu, tujuan utama untuk apa? Ni, yahdi, supaya mereka tengok, berfikir, ambil pengajaran. Tapi biasa sekarang kalau berjalan tempat macam ni, apa tujuannya? Ambil gambar. Oh, Asif pernah pergi ya? Oh, tengok video. Lepas tu ada terkesan tak? Rasa kehebatan Allah. Ada. Lepas tu malam tu bangun tahajud tak? Okey. Okey, kita mula tadabbur. Walaqad, dan lam pasti, qad sesungguhnya, arsalna kami telah utuskan ila Samud, kepada kaum Samud. Ini bangsa Arab. Okey, apa kelebihan? Allah nak bagi pengajaran juga pada orang Mekah. Kaum Samud ni hebat, tapi akhirnya Allah hancurkan dengan apa? Angin ke suara jeritan? Suara pekikan. Yang Allah hancurkan dengan angin tu apa dia? Yang Allah hancurkan dengan angin. Asifah. Kaum apa? Kaum Ad. Jadi kaum Samud ni hebat, kuat, tapi Allah hancurkan dengan hanya suara pekikan. Apa kekuatan kaum Samud? Apa dia? Dia boleh? Kuat sikit. Pandai? Membina apa? Buat rumah. Semua orang lain boleh. Orang Melayu boleh buat. Wa tanhituna minal jibal, mereka memahat gunung untuk buat rumah. Kaum mana yang boleh buat? Dia boleh pahat gunung yang kuat dan pejal, buat rumah. Allazina jabu sakhra bil wad, dia boleh potong batu pejal. Tapi kuat macam mana pun Allah hancur dengan suara. Jadi amaran kepada orang musyrik Mekah. Orang Quraisy Mekah apa kekuatannya? Tak ada apa-apa. Okey. Akhahum, kami telah utuskan kepada kaum Samud akhahum, saudara mereka, iaitu Nabi Saleh alaihi salam. Okey. Kenapa Allah sebut akhahum? Apa maksud? Makna Saleh itu daripada kaum Samud. Tapi kaum Samud ni masa Allah utuskan Nabi Saleh, dia beriman ke dia kafir? Kafir.
Kalau kafir boleh tak kita bersaudara? Boleh? Apa dalil? Kita tak boleh anggap orang kafir saudara kita, walaupun dia saudara kita. Apa dalil? Dalil apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Cuba terjemah. Innama ni sesungguhnya hanyalah orang-orang yang orang beriman sahaja. Orang beriman sahaja adalah ikhwatun, adik-beradik. Kalau tak beriman, tak boleh. Tapi di sini kenapa Allah kata, kami utuskan kepada kaum Samud saudara mereka. Sedangkan Samud ketika itu kafir. Saleh pula beriman. Dipanggil saudara sebangsa. Ini bukan ukhuwah iman, tapi saudara sebangsa. Okey, apa message Nabi Saleh ataupun semua para nabi? Message mereka sama je, iaitu ani'budullah, agar sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Jadi semua mesej para nabi, para rasul ialah supaya ajak manusia sembah Allah. Tak ada seorang pun para nabi yang ajak kaumnya sembah dirinya sendiri. Tapi ada tak kaum mereka menuduh, mendakwa nabi mereka adalah Tuhan? Ada? Siapa? Kaum Nabi Isa dan juga kaum Nabi Musa AS. Kaum Musa dia anggap siapa Tuhannya? Uzair, anak Tuhan. Jadi semua para nabi ajak sembah Allah, bukan ajak sembah nabi. Jadi setelah Nabi Saleh ajak kaumnya beriman, apa hasilnya? Faiza, maka Iza ni lebih kurang tiba-tiba lepas dia ajak jadi apa? Hum mereka fariqani, terbelah ataupun terbagi pada dua golongan, dua puak. Dan dua puak ni yahtasimuna, bergaduh, bermusuh. Kenapa dua? Satu yang beriman, satu yang kafir. Satu beriman, satu kafir. Jadi sebenarnya kalau kita tengok sekarang kan, banyak tak kumpulan puak, jemaah, parti, mazhab, banyak tak? Banyak. Tapi sebenar betul banyak ke ataupun sebenar dua je? Apa dalil? Oh, tak ada dalil lain lah. Cuba buka surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ayat 2. Surah At-Taghabun ayat 2. At-Taghabun. Okey. Cuba terjemah. Huwallazi, dia itu Allah, allazi khalaqakum, yang dia telah mencipta kamu. Maka setelah itu, setelah Allah cipta, apa hasilnya? Faminkum kafirun, maka di antara kamu ada yang kafir. Satu kafir. Wa minkum mu'min. Yang kedua mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat dengan apa yang kamu. Jadi Allah sebut akhirnya manusia terbagi pada kafir dan mukmin. Tapi dalam awal surah Baqarah Allah ada sebutan kategori manusia. Berapa jenis? Awal surah Baqarah.
Tiga. Pertama, yang pertama, hudan lil muttaqin, muttaqin. Yang kedua, kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna. Apa tu? Munafik. Jadi awal surah Baqarah Allah bagi tiga. Ayat ni dengan ayat tadi Allah bagi dua. Yang mana betul? Dua betul. Tapi tak bercanggah ke? Kenapa? Ha? Yang Allah bagi tiga tu, satu muttaqin, orang beriman. Yang kedua kafir. Yang ketiga munafik. Munafik tu rupa apa? Rupanya apa? Rupa Islam. Tapi batinnya? Jadi dia masuk kategori mana? Kafir. Zahir masuk kategori Islam. Batin masuk kategori kafir. Jadi yang akan masuk neraka ni ada dua jenis. Satu yang zahir dan batin kafir. Yang kedua, zahir Islam, batin kafir. Dua-dua ni masuk neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Antara kafir dengan munafik, dua-dua masuk neraka. Yang mana neraka paling dalam? Munafik, kan? Tapi antara kafir dengan munafik, yang mana solat? Ha? Yang mana solat? Yang mana pergi haji? Yang mana berjihad? Tapi neraka mana yang paling dalam? Kenapa? Ha? Apa dia? Dia pura-pura dengan Allah. Jadi kalau nak lawan Allah, jangan pura-pura. Gentleman. Sekarang orang duk hentam apa dah? Israel kan? Itu kafir ke munafik? Kafir kan? Terang-terang kan? Tapi ada tak satu golongan lagi? Yang rupa dia Islam, tapi batinnya mana lebih jahat dengan Israel ni? Ha? Munafik. Tapi bila orang marah yang mana? Yang paling jahat siapa? Kenapa? Sebab orang munafik ni kita hukum mengikut zahir. Jangan demo pula. Jom kita demo menentang orang munafik. Siapa? Tak tahu? Munafik ni benda yang dalam hati. Dan kita tak boleh nak judge. Awak ni muka macam munafik ni kan? Okey. Cuba buka surah. Okey, Nabi pula cakap bukan 2, 73. Nabi cakap pula 73. Oh, lagi banyak. Allah cakap 2 ataupun 3. Nabi cakap 73. Cuba buka hadis tu. Okey. Cuba kita baca dan terjemah. Faqad. Terjemah. Maka sesungguhnya sabata. Ustaz nampak dah masuk dalam. Telah masuk. Siapa menguak tutup mulut. Siapa menguak tutup mulut. Syaitan masuk. Tahu kan? Walaupun dalam solat. Kalau dia solat, dia tak tutup mulut bila dia menguap. Agak-agak khusyuk tak? Tak, sebab syaitan duduk dalam tu. Okey, telah sabit dalam hadis yang sahih. Apa dia? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iftaraqat pada telah berpecah Yahud. Orang-orang Yahudi ala 71 firqah. Orang Yahudi berpecah kepada 71. Waftaraqat an-nasara. Orang Nasara pula berpecah ala 72 firqah. 72. Siapa lebih dahsyat?
Apa lebih dahsyat? Yahudi ke Nasara? Tak, orang Islam. Orang Islam 73. Mana? Okey. Wasataftariqu hazil ummah, dan umat ini akan berpecah ala salasin wa sab'ina firqah, kepada 73. Yahudi 71, Nasara umat Nabi Muhammad 73. Kulluha finnar, semua 73 dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Jadi nampak banyak, tapi sebenarnya dua je. Nampak berdengar 73, sebenarnya dua je. Satu ke syurga, 72 ke neraka. Jadi sahabat ni bila sebut banyak, ramai, lepas tu satu pula selamat, sahabat dah risau. Jadi sahabat pun tanya. Sahabat risau. Kita bila dengar pecah 73, kita risau tak? Kita tak termasuk dalam kumpulan satu. Ada kerisauan? Ada. Patut nampak muka risau je. Okey, sahabat pun tanya. Qila man hiya ya Rasulullah? Siapa yang selamat tu wahai Rasulullah? Sahabat nak tahu. Qal man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Simple jawapan dia. Yang selamat ialah siapa yang mengikut aku, wa ashabi, dan sahabatku. Full stop. Nabi tak kata ikut aku, ikut sahabat, ikut ulama, ikut tu guru, tak ada. Yang selamat ikut Nabi dan sahabat. Okey. Ada Nabi bagi nama. Yang selamat ialah ahli sunnah wal jamaah. Ada tak ada? Yang selamat ialah orang Malaysia, tak ada. Makna apa tu? Yang menentukan selamat bukan nama. Jangan berbangga dengan nama. Nabi tak bagi nama pun. Kalau nama ahli sunnah wal jamaah tapi tak ikut Nabi dan sahabat, selamat tak? Kalau dia bukan nama ahli sunnah wal jamaah tapi sentiasa ikut Nabi dan sahabat, selamat tak? Selamat. Jadi jangan tertipu dengan nama. Jadi orang label kita apa-apa pun jangan kisah. Yang penting kita jaga apa yang kita buat selari dengan Nabi dan sahabat. Okey. Jadi 72 lagi pergi ke mana? Ke neraka. Nabi sebut tak masuk neraka? Tapi kita boleh faham sebab Nabi kata, Nabi sebutlah ni, kulluha finnar. Nabi sebut. Kecuali satu je. Ada ulama mengatakan lupa dah saya nak cakap apa tadi. Saya tak boleh terganggu. Saya nak cakap apa tadi? Ulama menghuraikan 72 yang masuk neraka ni bukan semuanya kekal. Bukan semuanya kekal. Ini antara tafsir ulama. 72 yang masuk neraka termasuk yang kafir dan kekal, termasuk yang buat dosa banyak masuk tapi keluar balik masuk syurga, termasuk ahli bid'ah masuk neraka lepas tu keluar balik. Itu sebahagian tafsir ulama. Hamba yang betul-betul selamat daripada awal, dia ikut Nabi dan sahabat dan dosanya tak banyak. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal soleh. Ada ikut Nabi, ikut sahabat, tapi amal soleh dia sikit je, masuk neraka juga. Yang selamat ialah yang berat timbangan amal soleh. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu, siapa yang amal solehnya ringan, tempatnya di neraka hawiyah. Okey. Hadis ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim dan sahih mengikut syarat Muslim. Tulis hadis dia. Okey.
Semua orang mendakwa dia ikut Nabi. Semua mendakwa dia ikut sahabat. Apa bukti? Apa bukti? Ada orang mendakwa dia cinta Nabi, dia ikut Nabi. Buktinya Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, taraktu fikum amraini. Aku tinggal pada kamu amraini, dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tak akan sesat selagi mana kamu pegang dengan dua perkara. Nabi kata tak akan sesat. Mustahil sesat kalau kamu pegang dua. Maknanya kalau tak pegang dua-dua, ataupun pegang salah satu je, dia pegang Quran je, sesat. Kalau ataupun dia pegang hadis saja, sesat. Okey. Apa dia dua tu? Kitab Allah iaitu Al-Quran wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi. Okey. Jadi orang kata, habis ulama nak letak kat mana? Ulama nak letak kat mana? Ulama ada kedudukan tak dalam Islam? Ada kedudukan tak? Ada. Apa dalil? Orang yang berilmu, apa dalil ada kedudukan dalam Islam? Tak, Quran. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Allah mengangkat orang yang berilmu. Dan Nabi juga mengangkat orang yang berilmu. Tapi siapa yang berilmu macam mana? Nabi kata apa? Apa hadis tu? Siapa ingat? Al-ulama'u warasatu al-anbiya. Ini hadis sahih. Kita kena ikut ulama sebab Nabi intirah ulama. Tapi ulama yang macam mana? Ulama yang mewarisi ilmu para Nabi. Sebab tu Nabi kata warasah. Warasah ni pewaris. Jadi ulama kita kena ikut. Ulama yang macam mana? Ia mewarisi ilmu daripada Nabi. Kalau ulama tu mewarisi daripada guru dia, tapi guru dia pula tak ambil daripada Nabi, bukan ulama. Boleh jelaskan? Kita tak tolak ulama. Sebab tu apa kata Imam Syafi'i? Empat mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Abu Hanifah, semua ni adalah warasatul anbiya. Sebab mereka empat-empat mengatakan bila kamu jumpa hadis sahih, maka itulah mazhab aku. Empat-empat ni warasatul anbiya. Kita kena ikut. Okey? Jadi kalau ulama tu tiba-tiba cakap dalil tidak ada, Quran pun tak ada, hadis pun tak ada, minta maaf. Okey. Kita balik pada ayat kita. Satu lagi saya nak sebut surah, boleh cuba buka surah Al-Hajj. Okey. Tadi Allah kata apa? Kami utuskan Nabi Saleh pada kaum Samud dan mereka diajak supaya sembah Allah, tapi akhirnya berpecah pada berapa? Dua. Ayat ni menghuraikan lagi maksud dua tu. Allah kata apa? Hazani. Terjemah? Hazani makna dua. Kalau satu haza, kalau hazani ini dua. Khasmani yang saling bermusuh. Bermusuh tentang apa? Ikhtasamu. Mereka saling bermusuh, bergaduh tentang fi rabbihim, tentang Tuhan mereka. Makna apa tu? Satu beriman, satu kafir. Dua je. Sebab tu di akhirat besok ada dua je tempat balasan. Tidak ada ketiga. Walaupun kat Malaysia ni mungkin ada berbagai-bagai mazhab, berbagai jemaah, berbagai kumpulan, berbagai puak. Tapi sebenarnya dua je.
Jadi yang betul tu bukan berdasarkan nama, tapi berdasarkan hujah. Jadi mereka dua ni bergaduh tentang Tuhan mereka. Kemudian Allah beritahu apa hasil pergaduhan. Fallazina kafaru, maka orang-orang kafir quti'at. Quti'at apa dia? Fi'il apa ni? Madi. Orang-orang kafir telah dipotong siap lahum, untuk mereka siap pakaian. Jadi ahli neraka ada pakaian tak? Ada. Jadi siapa tak pakai baju kat dunia lebih teruk daripada ahli neraka. Ahli neraka pun ada pakaian. Dah ada ke belum pakaian ahli neraka? Dah ada. Mana tu? Kat mana? Perkataan apa menunjukkan pakaian ahli neraka dah siap daripada sekarang? Quti'at fi'il madhi. Bagi orang kafir telah siap dipotong, untuk mereka siabun. Tapi pakaiannya Allah sebut jenis apa? Kainnya jenis apa? Min nar, daripada boleh tak kita ambil api potong buat baju? Boleh? Tak boleh. Jadi ini boleh ni? Kalau Allah semuanya tak mustahil. Daripada api Allah boleh potong buat baju. Jadi duduk dalam api, pakai baju daripada api, minum air panas yang mendidih, apa lagi? Makan buah zakum yang menghancurkan isi perut. Kemudian apa lagi? Yusabbu apa dah? Dituang min fawqi ru'usihim, dari atas kepala mereka al-hamim, air panas yang mendidih. Dalam neraka pakai baju daripada api, kemudian dituang pula daripada atas kepala air panas yang mendidih. Okey, satu lagi. Ayat 20. Yusharu bihi, yang bila dituang air panas mendidih menghancurkan ma fi butunihim, apa yang dalam, wal julud, dan tuang air panas masuk dalam badan, hancur. Kemudian lepas hancur, dia keluar mengebat ke kulit pula hancur. Kemudian walahum maqami'u min hadid, bagi mereka ada maqami' apa dah? Pemukul, tukul pula daripada apa? Min hadid. Ditukul pula, dipukul atas kepala. Okey. Cukuplah kita cerita pasal ni. Jadi kalau kita dengar kan balasan orang yang tak beriman, kalau orang tu waras, dia tak nak. Dia akan terus beriman kepada Allah. Sebab itulah Allah suruh tak Nabi dan para sahabat supaya perdengarkan Al-Quran pada orang kafir. Allah suruh tak? Allah suruh. Sebab rahmat Allah. Allah sebut detail pasal azab neraka, dan Allah nak mereka dengar. Kalau mereka dengar, insya-Allah mereka akan beriman. Tapi sekarang masalah, orang kafir faham tak Al-Quran? Tak faham. Kenapa? Sebab Al-Quran duduk di tangan orang Islam. Orang Islam pula tak faham dan tak sampaikan. Okey, kita balik pada ayat kita. Ayat 46. Qal, kata Nabi Saleh. Qal ya qaumi. Dia berkata, ya qaumi, wahai kenapa semua para nabi bila berdakwah pada kaum dia yang kafir dan menggunakan perkataan wahai? Ya. Ya ni bahasa lembut ke bahasa kasar? Dengan orang kafir, boleh tak kita berlembut? Boleh. Kenapa kena cakap ya? Sebab bila kita berdakwah, kita nak apa? Kita nak orang dengar. Bila kita nak orang dengar, sebelum kita nak dia dengar, kena buat apa?
Kena cakap bahasa yang boleh menyentuh hati dia. Sehingga dia rasa, ustaz ni baguslah. Lembut dia cakap, dia pun mula nak mendengar. Tapi kalau kita cakap, mari sini. Apa perasaan dia? Siapa kamu nak panggil aku? Panggil pula, dia tak akan dengar. Satu. Yang kedua, kita pendakwah yang paling memberi kesan pada madu'un kita pada akhlak. Sebab itulah jangan kita buat sesuatu yang menyebabkan orang tak suka selagi benda tu tak bercanggah dengan Islam. Kalau dia tengok kita pelik sikit kan, itu kita dah bina satu halangan untuk kita berdakwah pada dia. Jangan buat benda-benda yang orang tak suka. Kita tahu dia buat salah, kita tunjuk pula kita ni macam hebat sangat. Kita bersombong. Tak, salah. Bila kita tahu dia salah, kita kena fikir bagaimana aku nak masuk dekat dan nak tegur dia. Bukan bagaimana aku nak tunjuk aku betul, dia salah. Tak. Okey. Wahai kaumku, 5 pada? Asal dia 5 za. Kenapa? Tasta'jiluna. Kamu? Dia daripada ajalah. Ajalah ni gopoh. Kenapa kamu gopoh ataupun nak cepat bisayiat dengan keburukan qabla sebelum hasanat al-hasanah kebaikan. Apa maksud? Siapa faham? Antara mesej pertama, sembahlah Allah. Mesej kedua, kenapa kamu nak cepat sangat benda jahat? Apa maksud benda jahat tu? Keburukan. Azab Allah. Apa maksud hasanah? Keampunan dan surga Allah. Maksudnya apa? Antara bila orang tu buat dosa, sebenar dia buat sesuatu yang menyebabkan dia azab. Dan bila dia buat amal soleh, dia buat sesuatu yang menyebabkan dia akan dapat surga. Tapi realiti manusia buat yang mana antara dua ni? Buat sesuatu yang menyebabkan dia diazab ataupun sesuatu yang menyebabkan dia dapat rahmat Allah? Pelik tak? Contohlah, saya bagi teh tarik dengan racun. Logiknya manusia pilih yang mana? Tiba-tiba dia pilih racun. Dia tahu itu racun. Apa masalah dia? Dia kurang siamah, betul tak? Jadi yang ni yang Nabi Saleh tanya ni, kenapalah pelik kamu? Lam ni, 5 ni dia panggil soalan istifham. Dan soalan istifham ada 2 jenis kan? Siapa ingat? Satu majazi, satu hakiki. Hakiki ni betul-betul tanya nak jawapan. Majazi nak sini, nak mencela, nak menimbulkan rasa takjub pelik. Jadi di sini apa dia? Kenapa kamu nak sangat azab sebelum dapat rahmat? Pelik sungguh kamu ni. Kenapa nak minum racun sedangkan sebelah tu ada teh tarik? Boleh, betul kan? Ataupun kita bagi yang antara racun dengan air tu mungkin orang pandai pilih. Bagi handphone dengan Al-Quran, biasa pilih yang mana? Okeylah, antara handphone yang tak ada Quran dengan Quran, biasa dia pilih mana? Handphone yang tidak Quran. Pasal apa? Dia tak tahu kebaikan. Maknanya masalah besar dia ialah jahil. Ada soalan ni. Sebab tu cuba buka surah Al-Baqarah.
Okey. Ini Allah sebut pasal orang sembunyikan kebenaran. Dia tahu kebenaran tapi sembunyikan. Apa tujuan? Apa tujuan? Biasa dia tak cakap benda yang benar. Tujuannya apa? Nak dapat habuan dunia. Jadi Allah mencela. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ma anzalallah. Apa yang Allah turunkan, dia tak cerita pada orang. Yang dia dapat mimpi semalam, dia cerita, dia viral kan. Minal kitab, yang Allah turunkan daripada kitab. Apa tujuan? Sebab apa dia sembunyikan yang Allah cakap? Wa yashtaruna bihi samanan qalila, untuk mendapat habuan. Samanan qalila tu kalau terjemah harfiah, harga yang kecil, harga yang murah. Maksud apa? Dunia. Sebab manusia ni sibuk nak kejar dunia. Allah nak betulkan cara berfikir. Yang kamu kejar tu hanyalah harga yang kecil je. Bila tu? Bila dibanding dengan akhirat. Kemudian Allah kata orang yang sembunyi kebenaran untuk dapat habuan dunia, mereka itu ma yakuluna fi butunihim, mereka sebenarnya tak makan dalam perut mereka kecuali nar. Bila dia tutup kebenaran, dia dapat dunia tak? Dapat duit, dia makan kan? Allah kata apa? Yang kamu dah makan hasil kamu tutup kebenaran, kamu tak makan melainkan api. Semua tu akan betulkan jadi api. Wala yukallimuhumullah. Yang kedua, azab kedua, Allah tak akan cakap pada hari kiamat. Azab tak bila Allah tak bercakap? Azab. Kan Tuhan kita di akhirat besok tak bercakap. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka ataupun Allah tidak menerima taubat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Okey. Ayat seterusnya. Allah simpulkan, mereka ni ulaika. Mereka inilah allazina ishtaraw ad-dalalah. Mereka yang beli kesesatan. Pelik tak? Dia beli kesesatan. Bila disebut beli, ada bayaran. Dia bayar dengan apa tu? Bil huda. Jadi kesesatan boleh beli tak? Siapa pernah beli kesesatan di Maidin? Ada? Tak ada kan? Kalau tak ada, kenapa Allah guna perkataan beli? Sedangkan kesesatan tak boleh dibeli. Betul. Ahsanta. Allah nak bagi tahu orang membeli ni bermakna dia suka benda tu. Bukan dipaksa, itu pilihan dia sendiri. Jadi Allah kata satu jual beli yang paling bodoh, iaitu dia beli sesat dan bayar dengan harga yang paling mahal, iaitu surga. Tafadhal. Saya kalau beli, saya beli kereta yang tayar ada 3 je. Pintu tercabut, cermin pecah. Tapi saya beli dengan harga 500,000. Saya pun balik bagi tahu isteri saya. Isteri saya kata apa pada saya? Dia kata apa? Ataupun tak apalah, saya bagi tahu pada pelajar saya. Saya dah beli kereta harga 500,000. Cuma tayar kurang satu, cermin pecah, pintu tercabut. Orang kata apa pada saya? Cakap je, saya tak terasa pun. Kurang? Majnun kan? Kenapa? Kenapa majnun? Sebab harga yang dia bayar mahal, tapi yang dia dapat, okey. Tapi ada tak orang buat macam tu? Ada? Mana ada? Tak ada. Tak ada lah. Kalau ada, dia kena pergi hospital Tanjung Rambutan. Tak ada. Tapi yang ada, yang lebih teruk daripada tu. Yang tu ada dan ramai. Apa dia?
Contoh, dia tak solat. Sebab apa? Cuma main game. Kan? Solat tu harga dia berapa? Ha? Solat tu harganya syurga. Dia jual, dia beli apa? Seronok yang sekejap je. Bayar apa? Dengan harga yang membawanya ke syurga. Mana lebih teruk dengan saya beli kereta buruk dan harga 500,000? Mana lebih teruk? Main game. Tapi orang main game yang tak solat, kita kata tak majnun. Tak, sebab apa? Sebab aku pun main. Betul tak? Anak aku pun main, satu family main. Sampai tak solat. Betul kan? Yang ni Allah kata, mereka membeli kesesatan dengan bayarannya, bayar hidayat. Bayar amal soleh. Dan mereka beli satu lagi. Mereka beli azab, bayarnya apa? Yang ni keampunan Allah untuk dapat syurga. Yang ni amal dosa untuk dapat azab. Dia beli yang mana? Maka Allah pun cakap, fama asbarahum 'alan nar. Apa maksud? Allah kata, Masya Allah, sabarnya mereka nak masuk neraka. Sangat-sangat penyabar. Boleh tak? Bila dia buat dosa yang dia tahu akan masuk neraka, tapi dia buat juga, bermakna apa? Dia memang penyabar untuk masuk neraka. Ini ayat dia panggil apa ni? Ha? Bukan cela. Sindir. Sinis. Macam contoh anak kita tak solat kan. Kita suruh solat. Main game. Kita pun jangan suruh solat. Dia kata, baguslah adik. Sabar sungguh adik nak masuk neraka. Mak tak boleh sabar macam adik. Ha. Mungkin dia dengar tu terkejut sikit kan. Ayat apa tu? Ayat Quran. Fama asbarahum, sabar sungguh mereka nak masuk neraka. Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian kata Nabi Saleh, awal laula. Kalau tak boleh tulis? Boleh apa? Boleh, tapi kalau Ustaz tengah tulis nanti dia. Oh, okey. Okey. Dia hilang kat sini tak apa, jangan hilang di dada. Ha? Okey. Laula, kenapa tidak tastaghfirun Allah, kamu minta ampun kepada Allah. Kenapa tidak? Tengok bahasa. Bahasa apa ni? Bahasa nak mendorong. Kenapa tak minta ampun? Ha? Kenapa masih pilih dosa yang membawa kepada azab? Kenapa ni? Sedangkan kalau kamu minta ampun, apa kamu dapat? La'allakum, supaya kamu turhamun di rahmati Allah. Tengok. Apa kaitan minta ampun dengan rahmat? Apa kaitan? Ha? Apa dia? Satu. Yang kedua, selagi penghalang utama manusia dapat rahmat Allah ialah dosa. Selagi kita berdosa, mintalah rahmat 100,000 kali, Allah tak bagi rahmat. Dan sebab itulah syarat nak masuk syurga pada bukan amal soleh, rahmat Allah. Betul? Buktinya apa? Kadang-kadang dia tak ada amal soleh, tapi dia dapat rahmat Allah sebab dia minta ampun, masuk syurga. Siapa? Yang bunuh 100 orang. Ada amal soleh, tapi dia boleh masuk syurga sebab apa? Sebab dia dapat rahmat Allah. Dia dapat rahmat Allah sebab apa? Bertaubat nasuha. Dan ada pula
yang amal solehnya banyak tapi masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia tak dapat rahmat Allah. Kenapa tak dapat rahmat Allah? Sebab dia tak bertaubat ataupun sebab dia tak ikhlas. Yang tiga golongan yang berjihad pada jalan Allah, yang mengajar agama, yang dermawan, infak fi sabilillah, tapi awal-awal dia campak dalam neraka. Kan? Sebab tak dapat rahmat Allah. Sebab apa? Sebab berdosa. Dosanya ialah tidak ikhlas. Okey. Lepas tu banyak Allah sebut sifat Allah di hujung ayat. Ghafur, tastaghfirun. Rahim, rahmat Allah. Selagi tak minta ampun, tak akan dapat rahmat Allah. Jadi kita nak minta rahmat Allah berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Bila kita minta rahmat Allah? Yang pasti kita minta setiap hari. Tak, ini mesti baca. Masa solat, dalam solat. Bila tu? Antara dua sujud. Rabbi firli warhamni tu minta rahmat. Berapa kali sehari? $17. Kenapa 17? Kalau solat zuhur 4 rakaat, berapa kali duduk antara dua sujud? 4 ke berapa? 4. Tak, kalau solat zuhur duduk antara dua sujud berapa kali? 8. Solat zuhur berapa? 4 ke 8? Itu kalau kita solat fardu. Kalau solat sunat lagi, mungkin kita minta rahmat Allah berpuluh kali, tapi dalam masa sama kita buat dosa, tak mungkin dapat rahmat. Jadi syarat nak minta rahmat Allah, bertaubat. Okey, cukup lah. Ada lagi ayat yang saya bagi. Surah? Surah Yasin pasal ayat ni? Bukan. Ayat yang belum kita huraikan. Tak ada dah? Tak ada. Tak ada, cukup lah. Sebab malam ni rasanya ada special. Betul Sufyan? Oh, Sufyan suka. Mana betul? Okey, ada soalan? Ya, ada pendapat. Ustaz ada sebut tadi kan? Ustaz ada sebut tadi? Siapa? Tak ada, tak boleh kita hukum pukul rata macam tu. Kadang-kadang orang buat benda bid'ah. Kadang-kadang dia tak tahu. Dia bukan niat nak derhaka. Dia ikut jalan ramai. Orang tu tak masuk neraka kekal. Yang masuk ni yang dah tahu, dah sengaja nak ingkar. Itu kekal. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل